Baik, hari ini kita nak sambung cerita daripada Ashabul Kahfi. Pada minggu yang lepas kita dah ceritakan bagaimana Ashabul Kahfi ni asalnya adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka ni anak daripada orang pembesar di zaman mereka, dan mereka ditakdirkan hidup di zaman Malik Dqyanus, seorang raja yang kejam, yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengarahkan seluruh rakyatnya untuk kufur kepada Allah dan menyembah berhala dan menyembelih binatang untuk berhala-berhala mereka. Maka Ashabul Kahfi, 8 orang termasuk anjing ni, mereka pun menyembunyikan diri, bukan kerana takut, tapi nak selamatkan iman mereka. Masuk ke dalam gua, bawa segala duit yang mereka ada, bawa pakaian mereka, nak bersembunyi dalam gua. Maka akhirnya mereka ditemui oleh raja. Dah selepas mereka tidur tu, fadarabna ala adhanihim, kata Allah, kami tutupkan dalam telinga mereka, maka mereka tidur lama, tak sedar. Raja tahu, berigat dengan raja, kerana sebut berigat. Raja tahu, raja mari dekat dia punya gua. Akhirnya raja kata tak perlu bunuh mereka, tutupkan sahaja pintu gua mereka dengan batu yang besar yang mereka takkan mampu untuk gerakkan. Jadi raja panggil sebuah tentera dia untuk angkat batu yang besar, dibuatkan macam tembok begitu di luar pintu gua. Kata raja supaya mereka ni mati dalam gua tu dalam keadaan kelaparan, dan gua ini menjadi kubur untuk mereka. Maka ditinggalkan begitu, raja pun balik tempat masing-masing. Dan rupanya hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ditidurkan mereka di situ dan dipanjangkan waktu tidur mereka sehinggalah 300 tahun ataupun 309 tahun. 300 tahun kalau tahun Masihi, 309 kalau Hijri. Sebab tu Allah sebut Thalathumi ini wazdadu tis'ah, 300 tahun ditambahkan 9 tahun. Sebab tak sebut 309 terus? Sebab 300 tahun tu yang Masihi. Sebab mereka hidup di zaman Nabi Isa. Sebab tu disebutkan tahun Masihi, sebab mereka hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Maka tahun Masihi adalah 300 tahun. Tapi untuk orang Islam yang pakai tahun Hijri, 309 tahun. Sebab tahun Hijri akan bertambah daripada tahun Masihi. Setiap tahun bertambah lebih kurang 21 hari, silap saya. Maknanya kalau kita tahun Masihi 365 hari kan, tahun Hijri bertambah lagi 21 hari. Jadi bertambahlah tahun dia, jadi 308 tahun. Tapi kita orang yang beriman, umat Nabi SAW, kita dianjurkan untuk lebih guna tahun Hijri. Tahun Masihi tahun kelahiran Nabi Isa, tahun Hijri tahun hijrahnya Nabi SAW. Mana lebih penting, mana lebih besar untuk kita guna? Tahun Hijri. Jadi sekarang kita kadang-kadang tahun Masihi ingat, Februari, Januari ingat tak kan? Tapi Masihi, tapi Hijri tak tahu bulan apa ni, bulan apa. Tak, orang cakap pasal Rejab ke, Syaban ke, Ramadan ke. Ramadan dia tahu. Ramadan dia sudah, sebab apa? Nak raya. Sebab nak raya dia sudah. Tapi bulan lain, Muharram ke, Safar ke, tak tahu ke benda. Tak, tapi yang Januari, Februari, tepat. Tak tengok apa tahu. Tak ingat apa. Orang ni berapa tahun bilang? 21 Februari contoh. Tak ingat. Tapi kalau tahun Hijri tak ingat. Tapi kita orang yang beriman, umat Nabi SAW, kena lebih agungkan tahun Masih, tahun Hijri. Tahun Hijri, tahun bermula hijrahnya Nabi SAW. 1440 berapa sekarang? 144? 145 atau 144? 145 sekarang. Maknanya dah 1445 tahun dah Nabi berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah. Orang ingat hijrah ni bermula dengan kematian Nabi, bukan. Tahun hijrah bukan bermula di zaman Nabi wafat. Tahun hijrah ni siapa yang buat mula-mula? Siapa buat kalender ni? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang letakkan tarikh, nak dikira tahun tak guna dah Masihi. Guna dia punya timeline dia bermula dengan apa? Waktu berhijrahnya Nabi SAW. Bila Nabi berhijrah? Pada tahun berapa? 10 kenabian. 10 tahun selepas Nabi berdakwah di Mekah, Nabi pun berhijrah. Situlah bermulanya tahun Hijri. Jadi bukan bermula dengan kenabian Nabi ketika umur Nabi 40 tahun, bukan. Bermula dengan hijrahnya Nabi SAW. Maka Ashabul Kahfi ditidurkan selama 309 tahun Hijri. Selepas 309 tahun itu, kerajaan dah bertukar. Raja tu mati, kerajaan rakyat dia mati, pemimpin dia mati, Allah Muhammad, tenteranya mati, diubah dengan yang lain, apa masa ni tu. Sehinggalah sampai takdir Allah Subhanahu Wa Taala di zaman yang mereka nak bangun ni dah dikuasai oleh seorang raja yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan rakyatnya kebanyakannya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bernama raja apa? Baidrus. Namanya Raja Baidrus. Tadi apa tadi nama? Dqyanus. Ni Baidrus. Nama-nama orang mereka lah.
Lain lah, kita nama Zainuddin ke benda tak? Lain. Nama-nama orang belah sana, orang dekat Syam, dekat Parsi sana. Namanya Baidrus. Bukan Idrus ni, bukan Idrus. Baidrus. Baik. Jadi selepas 309 tahun mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu berlaku juga fenomena di zaman Raja Baidrus ni. Asalnya orang beriman semuanya, tapi dah lama sangat tak, maka berlaku satu fitnah, bila mana timbul balik kepercayaan tak beriman dengan hari kiamat. Mereka tak percaya bahawa manusia yang mati ni dibangkitkan balik. Jadi ada orang-orang yang mengajak ni, jangan percaya hari kiamat, Allah tu tak betul berlaku. Keluar balik kepercayaan ini untuk mengajak mereka keluar daripada agama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka tak, kebanyakan mereka dah bukan kata mula nak timbul dah golongan-golongan yang tak beriman kepada hari kiamat. Mereka kata lepas mati tak ada hidup dah, mati-mati gitulah. Mal hayata illa hayatid dunya. Mereka mengatakan tak adalah hari kehidupan melainkan kehidupan dunia saja. Lepas mati tak ada apa dah. Kita beriman ada hari kebangkitan, ada akan dihisap kita, diletakkan syurga ke neraka. Tapi di situ ketika zaman itu timbul fitnah ini. Maka Raja Baidrus ni rasa rungsing, dan dia beriman kepada Allah. Rasa risau, macam manalah rakyat pun dah berpecah dua dah. Ada yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, ada yang tak beriman pada hari kiamat. Jadi dia risau. Jadi malam-malam dia menangis semua malam-malam. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, macam mana aku nak jaga seorang pemimpin itu yang dia paling risaukan apa? Bukan perut dia, bukan keluarga dia, tapi rakyat dia. Rakyat dia mestilah selamat daripada api neraka. Itu yang sepatutnya ada bagi setiap orang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah pemimpin. Tak nanti Perdana Menteri, tak nanti Menteri Besar, semua kita ni pemimpin. Dan kita mesti bertanggungjawab kepada orang yang duduk di bawah jagaan kita. Dan setiap dari kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kamu dah buat pada pimpinan kamu? Mereka kenal tak Allah Subhanahu Wa Taala? Tahu tak ilmu fardu ain? Apa yang kamu dah suruh mereka buat? Suruh tak mereka tinggalkan maksiat? Semua itu tanggungjawab kita. Suami ada isteri dan anak-anak, isteri ada anak-anaknya, mak dan ayah nak jaga anak-anak, abang nak jaga adik, kakak nak jaga adik. Sudah Nabi kita kan ada tanggungjawab kita dan akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Raja Baidrus ni dia rungsing setiap malam, menangis pada Allah, ya Allah bantulah aku, ya Allah bantulah aku, sehinggalah dia tak dapat tidur. Sehinggakan dia kuncikan diri dalam bilik. Ni overthinking. Zaman dulu ada overthinking. Overthinking sangat sampai tak boleh nak perintah dah kerajaan dia, masuk dalam bilik, kunci bilik, menangis minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, ya Allah bantulah aku, tunjukkanlah satu bukti ayat yang mana adanya kehidupan lepas kematian. Jadi minta pada Allah dengan betul-betul. Maka raja pun duduk dalam bilik dia, menangis minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah dikatakan bahawasanya ada seorang lelaki bernama Aulias. Aulias ni dia bela kambing. Banyak kambing dia. Dia pun nak cari tempat untuk buat kandang kambing. Tapi kandang kambing bukan buat daripada kayu, buat daripada batu. Dia pun naik atas bukit, jumpalah satu batu besar. Dia kata, comel batu ni. Kalau aku peracur batu ni, buat macam pagar begitu, nak buat kandang kambing. Jadi Aulias ni dia orang kaya, tapi orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun panggil beberapa orang pekerja datang untuk hancurkan pintu gua tu. Batu yang ditutup oleh Raja Dakianus dulu. Selepas 300 tahun lebih, datang lelaki ni panggil pekerja dia untuk hancurkan batu tu supaya nak buat kandang kambing ni. Atas bukit kan? Nak buat jaga kambing ni. Maka datanglah pekerja, hancurkan batu semua, sampailah terbuka pintu tu. Terbuka, rupanya mereka kata, oh ada gua dalam ni. Bila ada gua, nampak je muka gua tu, terus Allah hantarkan dalam hati mereka rasa takut. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firaran walamulitu minhum ru'ba. Kalau kamu tengok mereka dalam gua sedang tidur, dan kalau kamu tengok apa yang berlaku pada mereka, kamu akan lari. Lawallaita minhum, kamu akan berpaling daripada mereka, lari cepat-cepat. Walamulitu minhum ru'ba, dan kamu akan dipenuhi dengan perasaan takut. Inilah cerita dia. Sebab apa mereka takut? Sebab Allah hantarkan rasa takut tadi, supaya bukan mereka yang kejutkan orang tu. Dia bangun sendiri. Jadi Aulias ni dengan pekerja dia, bila nampak je muka gua, takut. Gua apa ni? Rasa takut sangat-sangat. Maka mereka tinggalkan tempat. Mereka tinggalkan tempat tu, sampailah
Allah kembalikan balik ruh Ashabul Kahfi dan dijagakan mereka. Terbangunlah Ashabul Kahfi selepas 309 tahun. Bila bangun tu bangun sekaligus ramai-ramai. Bangun sekaligus ramai-ramai. Yang kawan tengok pada kawan dia, tengok pada kawan dia. Tak, masing-masing beri salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak, berasa macam lama tidur. Tak, aku bertanya. Tak, dia beri salam dulu apa semua. Berapa lama dah kita tidur ni? Qalu yauman, qalu kam labithum. Qalu yauman au ba'da yaum. Kita tidur ni sehari ataupun setengah hari je. Tapi lamalah. Lamalah, tapi taklah selama 309 tahun. Jadi mereka kata qalu yauman aw ba'da yaum. Maka mereka pun dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas je bangun dah salam apa semua, buat apa? Semayang. Mereka akan semayang, berzikir, beribadah. Memang mereka sebelum tidur pun begitu. Masuk dalam gua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila bangun daripada tidur mereka, tapi zaman mereka tak ada semayang 5 waktu tu. Semayang cara mereka lah. Maka mereka semayang, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Syukur sebab kamu masih jaga kami. Iman kami masih terjaga lagi ya Allah. Maka mereka syukur sehinggalah rasa lapar. Mereka rasa lapar. Jadi seorang daripada mereka nama Tamliha. Nama Ashabul Kahfi ni pelik-pelik belaka. Boleh tengok dekat dalam kitab-kitab ataupun mana-mana. Google pun ada. Google ada. Nama-nama Ashabul Kahfi. Dalam kitab saya ada. Tapi saya tak tengok sebut. Seorang nama Tamliha, katanya ketua kata Tamliha, wahai Tamliha, mungkin keluar daripada gua ni, pergilah dekat kampung kita sana, bandar kita sana. Pergi, apa kita panggil, terjasus. Cari berita apa yang sedang berlaku sekarang. Raja Dekano dah keluar ke belum? Takut ni. Ambil berita, jadi spy. Tutup muka kamu, pergi dekat sana dan ambil duit yang kita kumpul ni, pergi beli makanan. Sebab kami lapar. Dan ketika itu, lapar mereka luar biasa. Bukan lapar macam saya dua hari, tapi memang sangat lapar. Dia kata beli makanan banyak sikit. Supaya aku sangat-sangat lapar ni. Kami lapar, mu pun lapar juga. Dah tidur 300 tahun tak lapar macam mana? Tapi Allah jaga mereka, tak mati. Maka Tamliha keluar daripada guanya dengan pakai tertutupnya, dah keluar nak masuk ke dalam bandar mereka. Jadi kampung atau bandar mereka ni ada pintu gerbang. Ada pintu gerbang. Sampai di pintu gerbang, dia rasa macam lain. Rasa suasana lain dah kampung aku ni. Rasa baru tinggal kemarin. Tapi rasa macam lain. Dia pun angkat kepala dia tengok di pintu gerbang kampung baru, kampung dia tu tertulis alam, tanda. Disebut dalam kitab tafsir, ada tanda orang beriman. Yang mana tanda ni, kalau zaman dia dulu, kalau nampak je orang tu ada tanda ni, semua akan dibunuh. Tapi hari ni, aku mari ni, tertulis di pintu gerbang. Faham tak? Tanda tu kata para ulama, setengah ulama kata kalimah la ilaha illallah. Cerita ada tanda dah, orang beriman. Apa tanda orang beriman? Pada pakaian dia ada cop orang beriman. Sebut capal, waktu capal liun pula. Orang kafir tak pakai capal. Maknanya zaman sekarang ada tanda tak ada orang beriman. Jadi di zaman tu ada macam alam, tanda dia. Kata setengah ulama, kalimah la ilaha illallah. Dulu orang sembunyikan, tak boleh keluarkan. Siapa yang nampak ada pada dia kalimah la ilaha illallah akan dibunuh oleh raja. Tapi zaman yang aku pergi hari ni, tertulis di pintu gerbang. Ke aku salah masuk kampung ni? Ke bukan kampung aku? Dia pun keluar daripada pintu tu, dia masuk pintu lain. Pintu lain pun sama juga. Tertulis di kalimah di pintu gerbang tu, kalimah ataupun alam orang Islam, orang beriman kepada Allah SWT. Dia pun rasa pelik. Dia teruskan masuk dalam kampung dia. Masuk dalam kampung dia. Dan dia rasa orang-orang muka-muka orang kampung dia tak sama macam orang yang dia kenal dulu. Sekampung mesti kenal tak? Semua muka tak kenal. Maka dia rasa pelik. Makin pelik lagi. Sampai di pasar nak beli makanan. Dan dia dalam keadaan takut Raja Dekianus dapat jumpa dia. Sampai di pasar, dia dengar orang bersumpah dengan nama Nabi Isa. Sedangkan orang yang zaman dia dulu sebut je nama Nabi Isa tu dibunuh. Tapi hari ni orang boleh bersumpah dan demi Nabi Isa dan demi Nabi Isa. Orang jual pasar kan, demi Allah ni sini tak. Maknanya orang Arab ni suka sumpah. Apa pun sikit wallahi ana wallahi. Sedangkan Imam Syafi'i larang. Kata Imam Syafi'i, aku tak pernah bersumpah yang benar ataupun yang dusta. Takut-takut termasuk dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di zaman dia ni bersumpah dengan nama Nabi Isa. Jadi makin pelik dia. Zaman aku dulu tanda Islam tadi tak boleh ada. Siapa yang ada tu pun dibunuh. Orang pula muka lain-lain. Sampai di pasar pula orang sebut nama Nabi Isa. Maknanya boleh apa kita iklankan nama Nabi Isa secara begitu, sedangkan zaman dulu dibunuh. Maka dia semakin takut. Dia kata aku bermimpi ke ni? Sudah-sudah aku tak bermimpi ni, betul lah ni. Dan dia tak faham apa yang berlaku sekarang.
Sampailah dia di kedai makanan nak beli roti, tak, dia pun keluarkan duit. Duit dia zaman lama. Duit dia ada cap Dekianus di situ. Ada apa? Tanda bahawa duit itu pada zaman Dekianus. Tahun sekian-sekian. Maka diberi duit kepada tuang kedai. Tuang kedai kata, ini duit ni bukan duit zaman kami. Duit ni tak laku di sini. Dia tengok cek-cek balik, duit ini pada zaman 300 tahun yang lepas. Jadi si penjual roti tunjuk pada orang sebelah, kedai sebelah. Tengok duit ni. Semua orang berkerumun. Tengok pada duit yang ada pada dia, itu pelik. Tak, mana kita duit zaman 300 tahun lepas, pelik lah. Dinar dan maknanya duit besi itu lain. Maka kata tuan kedai dan semua orang rakyat di situ kata, kamu datang daripada mana ni? Kata, saya daripada kampung ni lah. Dan duit dapat mana ni? Kata, ini duit yang kami. Ini duit yang kami selalu pakai untuk beli. Katanya rakyat yang di situ katanya, ini duit 300 tahun lepas ni. Kamu mesti ada jumpa harta-harta dekat mana-mana tak? Harta simpanan zaman-zaman dulu mesti kamu jumpa. Di mana kamu jumpa harta ni? Beritahu pada kami pun nak dapat juga. Katanya Tamliha, ni duit apakah aku jumpa? Ni memang duit aku. Jadi masing-masing pening. Tak, masing-masing tak tahu mana satu betul. Jadi kata penjual roti kata, kalau kamu tak tunjuk pada kami di mana kamu jumpa harta ni, kami bawa kamu pada raja. Jadi makin takutlah Tamliha ni. Dia memang dah bersembunyi dari raja dah. Dan dia anggapkan raja sekarang adalah Raja Dekianus. Maka sampailah Allahumma salli ala Muhammad, sampailah mereka membawakan Tamliha ni ke istana. Dan Raja Baidrus tadi bukan duduk di kampung mereka, duduk di kampung luar. Macam Dekianus kan duduk di kampung luar. Cuma dia mari meninjau kawasan negara dia. Jadi sampai ke istana, mereka dipertemukan dengan dua orang beriman pada Allah SWT. Nama apa saya tak ingat. Dah, nama apa dah. Maka dua orang beriman tadi adalah pegawai di raja tu. Maka pegawai raja ni tanya, kamu dapat duit daripada mana? Katanya, ini duit aku. Kata, kamu jangan bohong aku. Kamu jangan bohong kami. Kami ni kalau dapat tahu kamu bohong, kami akan bunuh kamu semua. Tak, wahai Tamliha. Maka Tamliha kata akhirnya, aku tak tahu macam nak cerita pada kamu. Tapi inilah duit aku, dan aku dengan kawan-kawan aku tidur dekat dalam gua pada zaman Dekianus. Maka barulah mereka tahu rupanya Dekianus itu adalah raja yang silam, yang telah memerintah di negara mereka yang sama tu 300 tahun yang lepas. Maka katanya dua orang pegawai raja tadi, kalau betul kamu bercakap benar, bawa kami semua ke tempat tersebut. Maka mereka pun pergilah ke gua bersama dengan seluruh rakyat pergi. Nak tahu cerita ni, benda viral. Tak, benda viral ni, semua orang ikut. Benda viral ni orang ikut. Tak, orang cepat terpengaruh. Maka semua seluruh rakyat ni, rakyat negara Afsus ni, mereka pergi ke gua. Jadi kawan-kawan Tamliha dalam gua dengar bunyi kuda. Kuda mari ramai ni. Ke orang jumpa dah kita, ke orang berigak dah, orang takak dah Tamliha. Maka mereka pun cepat-cepat semayang, berdoa, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami. Dah, sampai-sampai lepas pergi semayang, sedang balik habis semayang, Tamliha dengan tentera raja yang baru ni sampai dengan seluruh rakyat tengok. Kata, inilah gua yang aku kabar pada kamu tu, ada kawan aku kat dalam. Jadi kawan-kawan dia keluar, jumpalah dengan 7 orang yang lelaki tadi, berjumpa. Dan di situ mereka berjumpa, yang 2 orang pegawai raja tadi berjumpa dengan tabut, berjumpa dengan bekas yang kita cerita, am hasibta an ashabal kahfi war rakim. Rakim yang disimpan tu, nama-nama ashabul kahfi, cerita mereka ada dalam bekas tadi. Mereka buka bekas tu, jumpa 2 papan. Tertulis di papan tu bahawasanya nama mereka Tamliha, fulan dengan nasab mereka telah bersembunyi dalam gua ini pada tahun sekian-sekian, pada zaman pemerintahan Dekianus. Dan aku, disebutkan nama dia, pegawai raja yang dulu tu yang beriman tu, tuliskan benda ni supaya mana-mana orang yang jumpa dengan mereka, ketahuilah mereka ni orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukti untuk kerajaan yang hari ni bahawa mereka ni berkata benar, sebab ada tabut tadi. Adanya tulisan tadi. Sebab itu Allah mulakan surah Al-Kahfi, am hasibta an ashabal kahfi war raqim. Dua-duanya benda yang ajaib. Allah jaga ashabul kahfi, dan Allah jaga juga lauhah tadi, papan yang tertulis nama mereka tadi di situ, untuk membuktikan bahawa mereka ini benar-benar tidur 300 tahun lebih dah. Bukan mereka reka-reka cerita. Kalau tak ada papan ni, boleh jadi mereka reka cerita, kami tidur 300 tahun, mungkin menipu. Tapi ada papan yang membuktikan, dan mereka pun tak tahu papan tu di mana si pegawai raja yang jumpa. Maka begitulah
Ketika itu mereka bersyukur pada Allah SWT sebab ditunjukkan kepada mereka ayat. Jadi peristiwa ni berlaku di zaman ada isu orang tak percaya dibangkitkan pada hari kiamat. Sebagai bukti bahawasanya Allah boleh tidurkan kamu 300 tahun dan Allah boleh bangkitkan kamu bila-bila masa. Bermaksud yang mati dalam kubur pun Allah boleh bangkitkan. Persamaan di situ, bila mana Allah tidurkan kita 300 tahun, Allah boleh bangkitkan bila-bila masa. Sama juga orang yang mati dalam kubur pun Allah boleh bangkitkan menjadi ayat yang diminta oleh Raja Baidrus tadi. Maka disampaikan khabar kepada Baidrus bahawasanya ada berlaku sekian-sekian, kami jumpa Ashabul Kahfi apa semua. Baidrus pun marilah ke kampung dia, bertemu dengan Ashabul Kahfi dan sukanya dia, Allah terima doa dia, kabulkan doa dia, dipeluk semua. Masing-masing menangis. Masing-masing menangis sebab apa? Sebabnya Allah tunjukkan ayat yang besar ni kepada mereka. Maka Baidrus pun barulah lega. Tak. Maka semua orang ketika itu beriman kepada hari kiamat disebabkan peristiwa Ashabul Kahfi. Lepas tu mereka Ashabul Kahfi tak ada rumah dah. Bila semua orang balik, dia kata kami tidur dekat sini dah dulu. Tidur dekat gua. Tidur kali kedua, Allah ambil nyawa mereka. Jadi mereka mati bila mana tidur kali kedua. Meninggal terus. Jadi betul lah kubur mereka pun terletak dalam gua juga. Dalam gua juga. Maka itulah secara ringkas, banyak saya skip ni sebab waktu kita mencemburui kita. Banyak saya skip, saya tak baca dah apa yang saya tulis. Saya skip terus. Saya kata secara ringkas bagaimana Ashabul Kahfi akhirnya bangun dan menjadi ayat kepada orang di zaman itu dan menjadi ayat untuk kita semua. Bahawa cerita mereka ni cerita yang ajib. Dan Nabi SAW terima wahyu ni untuk kita kata untuk patahkan hujah-hujah orang kafir yang mengatakan Nabi ni tak tahu cerita pasal Ashabul Kahfi. Maka Nabi cerita tentang Ashabul Kahfi lebih detail daripada cerita yang mereka tahu. Maka ternyatalah Nabi ni Muhammad SAW adalah Rasul daripada Allah. Tak mungkin Nabi Muhammad baca daripada buku. Sebab apa? Nabi Muhammad tak pandai membaca. Dan tak mungkin Nabi Muhammad diberitahu oleh mana-mana orang. Sebab ceritanya hanya kami yang tahu saja, kata ahli kitab. Kalau dia boleh jawab tentang cerita ni, bermaksud dia adalah Rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak beriman juga. Yang challenge Nabi dia tak beriman juga. Nak katanya hidayah tak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nak katanya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Ashabul Kahfi sebagai tanda kepada kita. Banyak pengajar kita boleh dapat dalam cerita Ashabul Kahfi, dan insya-Allah kita akan sambung pengajaran yang seterusnya dalam kelas yang seterusnya insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat dengan apa yang kita dengar, dan moga-moga Allah tanamkan dalam hati kita cinta kepada Ashabul Kahfi. Sebab mereka adalah orang soleh dan mereka adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk menjaga iman mereka walaupun diuji dengan bermacam ujian. Maka mereka adalah orang yang soleh sehingga kan nama mereka ataupun cerita mereka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dengan dengar cerita mereka yang dah mati ni menghidupkan hati kita. Dengar cerita orang mati, kita cerita pasal orang mati ni, tapi menghidupkan hati kita. Betul tak? Zaman sekarang kita dengar cerita pasal orang tengah hidup lagi. Orang tu menyanyi, orang tu berjoget, orang tu dia masih hidup lagi, tapi cerita tentang dia mematikan hati. Sedangkan cerita tentang orang mati menghidupkan hati kita yang mati. Jadi ada orang mati, ada orang hidup. Kita ni hidup, tapi hati belum tentu hidup. Berapa ramai orang yang hidup jasad dia tetapi hatinya mati. Maka kena dihidupkan dengan mendengar kisah-kisah orang soleh. Antaranya kisah Ashabul Kahfi. InsyaAllah moga-moga Allah hidupkan hati kita, hati keluarga kita, hati anak-anak kita, semuanya dihidupkan oleh Allah SWT dengan berkat bulan Rajab, dengan berkat Al-Quran, dengan berkat Nabi SAW. Moga-moga Allah berikan kepada kita cinta pada Nabi SAW, cinta pada para sahabat Nabi SAW, cinta pada keluarga Nabi SAW, cinta pada orang-orang saleh, cinta kepada orang yang boleh bawa kita pada cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon cinta Allah dan cinta orang yang boleh bawa kita pada cinta Allah Subhanahu Wa Taala, dan cinta kepada perkara-perkara yang boleh bawa kita pada cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.